berlatih untuk menjadi orang yang sabar dan pemaaf adalah sebahagian daripada iman. Kita kena berlatih. Orang yang tak mau berubah, sama ada dia takabur, sifat dia takabur, dia tak mau berubah. Tapi, ataupun dia rasa dia sempurna. Kalau kita rasa kita ni lemah, kita mesti boleh berlatih, insya-Allah. Orang-orang yang berada dalam dada kita boleh dilatih supaya menjadi kuat dan gagah. Dengan kita buat masuk gym, masuk apa, maka latihlah orang yang ada dalam hati kita agar banyak memaafkan manusia. Kita latih. Kita berfikir. Kita duduk fikir atas dunia ni. Kalau kita ganas, kasar, satu masa kita juga perlukan kepada orang yang buat baik pada kita. Satu masa kita sangat memerlukan kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta Allah Ta'ala ampunkan kita, tapi orang yang bersalah kita tak nak ampunkan. Kenapa? Di situlah kita kena belajar betul-betul bahawa bagaimana nak menguruskan sifat marah, nak menguruskan perkara-perkara yang tak baik tadi, biar kita jadi manusia yang baik, insya-Allah. Ana baca tajuk-tajuk ni. Tuan-tuan bolehlah nanti saya mau balik waktu kita balik rumah, sebab mudah ya bahasa kita kan. Bahkan tengok, bertolak, janganlah terlalu mengikut keinginan hawa nafsu dan cubalah penuhi hati kita dengan kasih sayang. Sebab hati ni dia ada dua. Kalau kita penuh dengan dendam, kesumat, dia tak masuk kasih sayang. Dalam bahasa orang mengaji ilmu tentang hati, dia panggil ilmu al-qulub. Ada dua perkataan yang hampir sama, beza titik. Yang pertama dia panggil takhliyah dengan kha. Takhliyah, kha. Yang kedua tahliyah, ha tak ada titik. Boleh tulis. Takhliyah maknanya kita kosongkan bekas kita ni. Contohnya gelas ni dah ada air, kita kosongkan. Baru boleh isi yang baru. Sama juga hati ni kalau penuh dengan dendam, kesumat, penuh dengan hasad kepada orang, macam mana kita nak isi sifat lemah lembut, sifat kasih sayang, sifat, tak mungkin. Jadi kita kena kosongkan yang buruk, baru masuk yang baru. Itu dia panggil dalam bahasa tasawuf at-takhliyah wa at-tahliyah. Kosongkan, isi. Maknanya bila kita nak berlatih, kita ingat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah SWT tidak tengok kepada bentuk rupa kita, comel ke uduh, tinggi ke rendah, hitam ke putih. Tak tengok juga harta kita berapa juta, kita punya projek ada, aset kita besar mana. Tetapi Allah Ta'ala tengok kepada hati kita dan amalan kita. Maka itu yang dikatakan jaga hati, jaga amalan, itu adalah satu agenda besar dalam hidup kita, para jemaah sekalian. Baik, perkara yang ketujuh, membuang dan menamatkan sebab-sebab yang boleh membawa kepada kemarahan. Punca kita nak marah sebab apa? Kadang-kadang jadi stres kita dalam hidup ni. Depression kata sekarang-sekarang. Jadi kecewa, jadi serabut. Sebab apa? Sebab kita selalu mengulang kaji, ulang tayang benda-benda yang boleh menaikkan darah, menyebabkan kemarahan. Ini memerlukan satu usaha dan keazaman yang kuat. Diceritakan seorang laki-laki telah berkata kepada Al-Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini seorang tokoh cendekiawan yang bijak. Cuma nasib dia tak sempat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orangnya tak comel. Orang tak cantik. Seorang ilmuwan Arab. Orang tanya dia, jika kamu berkata satu nasihat dan perkataan, kamu akan mendengar 10 jawapan. Bila kita bagi nasihat orang, 10 alasan dia kona, dia cari, dia pusing, kan? Ahnaf menjawab, tetapi jika kamu berkata 10, kamu tidak akan mendengar walaupun satu nasihat perkataan orang lain. Maknanya kalau kita selalu dengar, sekurang-kurangnya ada jawapan, tapi kalau langsung
bercakap je banyak, langsung nasihat kita tak dengar. Mengikut pengalaman lepas, tenaga yang kita gunakan untuk menjawab orang yang mencerca kita tidak pernah akan memberi natijah yang baik jika dibandingkan dengan orang yang pendiam. Dia kadang-kadang orang duk cerca kita jawab, dia jadi panas. Sebab itulah zaman kita ini provokasi daripada pihak wartawan ni tak sudut layan lah, cara Assalamualaikum, qalu salama boleh pergi ya. Bila kita layan, dia ada punca. Ada nasi tambah, ada tokok tambah, ada ekor. Bila kita marah, tarik balik. Ralat. Jadi semua tu kacau lah. Sesungguhnya dengan bersikap diam, kita telah menjaga lidah, waktu dan hati kita. Oleh sebab itulah Allah telah berfirman kepada Sayyidah Maryam. Maryam ni dia beranak, tak ada ayah, tak ada bapa, Nabi Isa. Allah Ta'ala bagi karamat pada Maryam, mukjizat pada Isa, lahir tanpa ayah. Biruhim min. Ruh Allah Ta'ala yang beri anugerah kan. Maryam mengandung tanpa bapa. Jadi bila balik, terkejut habis orang, Maryam. Kalau kita orang Kelantan ni sedap, Mek Ye. Tak, Mek Ye tak. Mari mana ni baby ni? Oh sudah. Kalau Maryam jawab hak ni pula kena jawab. Mari orang lain pula jawab. Maryam kata apa? Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku dah bernazar tak mau bercakap hari ni. Buat puasa. Puasa cakap. Falan ukallimal yawma insiya. Aku tak bercakap. Habis? Ni budak ni, mu tanya dia lah. Tanya baby. Tengah duk tanya baby, Isa balik, inni Abdullah. Oh, sudahlah. Kata orang bahasa kita orang kampung ni, terbalik meta. Hak sah, ni anak zina. Tak ada ayah. Budak bercakap, ni anak Tuhan. Sudah. Dia manusia ni, dia tak jumpa lawa tengah. Dia jumpa sama ada kanan ke kiri. Yang tadi nak marah, hak ni sudah jadi puja pula. Jadi terbalik habis. Ada kalanya begitulah. Sibuk mengeluarkan kenyataan, membalas, menjawab dan membantah kata lain cuma akan merosakkan hati. Keburukannya lebih banyak daripada manfaat. Cuma kita kena tengoklah. Kadang-kadang orang beri itu bukan kutuk. Bukan semua orang yang marah pada kita, tegur kita tu tak musuh. Tak. Orang yang menganggap semua teguran, nasihat itu sebagai musuh, itu sifat munafik. Allah gambarkan dalam Quran, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Semua apa yang orang cakap itu, dia kata musuh. Kita sebagai seorang Muslim kena insaf. Kita tahu bahasa musuh dengan bahasa kawan. Sahabat kita tegur kita baik-baik melalui WhatsApp secara senyap, PM, personal, peribadi, seorang-seorang. Takkanlah kita nak kita nak kata musuh. Dia tegur baik-baik. Kita pula pergi serik, letak di Facebook, tengok kawan sendiri pun subhanallah. Sepatutnya kita terima kasihlah saudara kerana telah memberi kepada saya nasihat yang menyebabkan saya insaf. InsyaAllah saya ulang kaji balik, saya rujuk balik, saya semak. Mungkin waktu setakat tadi saya tersalah. Baru sedap. Ini tak semua orang tegur dia musuh. Semua bila nak jadi? Maka kita kena cakap, bukan semua benda tak boleh jawab. Bukan semua benda orang kata kita salah, tapi kita kena fikir, tengok, tapis.